Kat Kuala Terengganu semuanya sedap. Kuala Terengganu merupakan sebuah daerah di Terengganu yang mempunyai keluasan lebih kurang 605 km persegi. Ia juga merupakan ibu negeri Terengganu yang telah diiktiraf sebagai bandaraya warisan persisir air. Kuala Terengganu mempunyai jumlah penduduk lebih kurang 396,000. Bandaraya yang terletak di muara Sungai Terengganu amat popular kepada pelancong. Menurut sejarah, Kuala Terengganu telah dikenali sejak beratus tahun yang lalu. Ia tercatat dalam buku catatan sejarah pengembaraan sejak tahun 1178, seperti dalam buku Pengembara Cina. Bandaraya Kuala Terengganu kelihatan cantik dan bersih. Pada hari cuti umum, iaitu hari Jumaat, bandaraya ini agak tenang. Jalan raya di bandaraya ini kurang sesak. Kehijauan masih wujud di celah-celah bangunan batu di bandaraya ini. Terdapat juga bangunan di Kuala Terengganu ini yang mempunyai ciri-ciri seni bina yang unik. Banyak lokasi yang menarik untuk dilawati di Kuala Terengganu. Di antara lokasi tersebut ialah sebuah pasar besar yang terletak di tepi Sungai Terengganu. Pasar Kedai Payang ini lebih terkenal sebagai Pasar Payang. Pasar ini amat dikenali oleh pengunjung di dalam dan dari luar Terengganu. Pasar ini menyediakan pelbagai barangan untuk pelanggan yang berkunjung ke sini. Di antara barang-barang yang diperniagakan di sini ialah buah-buahan, kain, aksesori wanita, keropok, ikan, sayuran dan sebagainya. Pasar Payang merupakan bangunan dua tingkat yang memulakan aktiviti perniagaannya dari jam 8 pagi hingga jam 6 petang. Pasar Payang ini terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Terengganu. Pasar ini sentiasa dikunjungi oleh pengunjung yang datang dari pelbagai tempat. Namun, ketika rakaman ini dibuat, kelihatan tidak ramai pengunjung yang datang ke pasar ini. Mungkin kerana cuti umum hari Jumaat. Di bandaraya Kuala Terengganu juga terdapat taman monumen yang terletak di Taman Tamadun Islam. Lokasi Taman Monumen Islam ini terletak di Pulau Wan Man. Taman ini mempamerkan monumen Islam seluruh dunia, terutamanya replika masjid-masjid seluruh dunia. Untuk masuk ke Taman Monumen ini, kami dikenakan bayaran RM15 Malaysia. Taman ini tidak membenarkan pengunjung membawa kamera video untuk membuat sebarang rakaman di situ. Kamera video perlu ditinggalkan di kaunter. Taman yang mempunyai keluasan 23 hektar ini menempatkan 21 replika bangunan yang mempunyai kaitan dengan tamadun Islam. Di antara replika bangunan yang terdapat di sini ialah Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Masjid kristal yang dibina di kawasan ini menjadi daya tarikan utama pengunjung. Pengunjung tidak putus-putus berkunjung ke sini untuk melihat masjid berkenaan dengan lebih dekat lagi. Masjid kristal ini dibina daripada kristal kaca dan keluli. Masjid ini mula dibina pada tahun 2006 dan siap serta dirasmikan dalam tahun 2008. Masjid kristal ini mempunyai keluasan 2,146 meter persegi dan boleh memuatkan 700 orang jemaah pada satu-satu masa.
Kelihatan reka bentuk luar masjid ini sangat cantik. Dari jauh kelihatan sebahagian masjid ini seperti terapung di atas air. Ia juga kelihatan cantik apabila terkena pancaran cahaya mentari. Bahagian dalam masjid ini juga sangat indah dipandang mata. Terdapat bahagian-bahagian tertentu di masjid ini diukir dengan cantik. Dikatakan masjid kristal ini mempunyai liputan Wi-Fi yang membolehkan pengunjung membaca Al-Quran elektronik melalui internet. Seterusnya, di Kuala Terengganu terdapat kilang batik. Kilang ini terletak di kawasan perindustrian Cendering, Kuala Terengganu. Kilang ini bermula dari peringkat yang kecil sebelum berkembang hingga berjaya membuka kilang seperti sekarang. Kilang batik yang dikenali sebagai Nur Arfa Batik ini diasaskan oleh Encik Wan Muhammad Arifin sejak tahun 1980 lagi, mempunyai lebih 100 orang pekerja yang mahir. Pekerja di sini mampu melukis batik secara terus ke atas kain dengan idea yang terjana di minda mereka. Hasil batik di sini juga dihasilkan dengan cara mencetak. Kilang ini menghasilkan reka batik yang menarik untuk pakaian wanita dan lelaki. Batik rekaan mereka sentiasa menarik perhatian pelanggan. Di Nur Arfa Batik juga terdapat ruang yang dikhususkan untuk pelawat yang ingin mencuba untuk melukis batik. Ruang ini agak mendapat sambutan pengunjung yang ingin mencuba kebolehan mereka. Di Kuala Terengganu juga terdapat bengkel ukiran kayu. Bengkel ini menerima tempahan untuk membuat bingkai pintu, tingkap, perabot dan sebagainya. Tempahan bukan sahaja diperolehi daripada pelanggan sekitar Kuala Terengganu, malah dari luar negeri Terengganu. Bengkel ukiran kayu ini merupakan bengkel warisan keluarga. Ia telah wujud di sini lebih kurang 30 tahun yang lalu. Kayu-kayu yang digunakan untuk membuat ukiran ialah kayu cengal, seraya hitam, seraya merah dan kulim. Corak ukiran yang biasa dibuat ialah awan larat, geometri dan batik. Pekerja yang bekerja di sini kelihatan mahir dengan tugas mereka. Mereka mengukir corak-corak tertentu di kayu dengan menggunakan peralatan yang khusus. Segalanya dilakukan dengan teliti supaya hasilnya berkualiti. Pelbagai bentuk ukiran terdapat pada bahan-bahan yang telah siap diukir. Kesemua bahan yang siap diukir ini kelihatan cantik dan menarik. Seterusnya, Pulau Duyung di Kuala Terengganu pula dikenali ramai bukan sahaja dari dalam negara, malah juga hingga ke luar negara. Pulau Duyung terkenal kerana aktiviti membina bot yang telah lama wujud di sini sejak turun-temurun lagi. Terdapat beberapa bengkel membina bot di Pulau Duyung yang dimiliki secara individu oleh penduduk setempat. Bengkel membina bot ini telah wujud sejak lebih kurang 25 tahun yang lalu. Dalam pembinaan bot, pasak digunakan untuk menyambung papan-papan. Skru dan nut hanya digunakan di tempat tertentu sahaja. Kerja-kerja membina bot ini memakan masa yang agak lama. Bot sederhana panjang iaitu kira-kira 60 kaki boleh disiapkan dalam masa setahun.
Biasanya, bot-bot yang dibina di sini panjangnya dalam lingkungan 20 hingga 99 kaki. Bot-bot yang dibina ini mempunyai nilai harga antara RM100,000 hingga RM300,000 Malaysia. Kayu yang biasa digunakan untuk membina bot ialah kayu cengal dan kayu seraya. Dikatakan bot yang dibina boleh bertahan selama lebih kurang 60 tahun. Tempahan untuk membina bot ini bukan saja datang dari dalam negara, malah juga dari luar negara. Terdapat juga bot di sini yang ditempah oleh orang luar negara yang bernilai jutaan ringgit. Selain lokasi-lokasi yang dipaparkan di sekitar Kuala Terengganu, terdapat juga lokasi-lokasi yang lain untuk dikunjungi. Boleh dikatakan, Kuala Terengganu kaya dengan warisan-warisan lampau yang wujud di celah-celah kemodenan. Kuala Terengganu sentiasa menanti kunjungan anda untuk datang ke sini. Jangan lupa mari semua negeri penuh dan Masoho tempat molek tanam sebut tempat molek tanam sebut nan 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 ganu kita.